Kembali lagi dalam rancangan saya, nama saya Wilfred Daniel Ana David. Bagi menyempurnakan tugasan dokumentari yang ditugaskan oleh Dr. Yunus, saya telah memilih tajuk Perayaan Gawai di Sarawak dan Ayam Panso. Saya rasa ramai yang kurang memahami atau cara-cara adat istiadat yang diamalkan dalam menyambut Hari Gawai Dayak ini. Jadi dalam dokumentari ini, saya akan memperkenalkan kepada anda semua apa itu Gawai Dayak dan sambutannya di Sarawak. Selain itu, pada part kedua, saya akan memperkenalkan kepada anda semua cara salah satu makanan tradisional orang Iban iaitu ayam panso. Jadi pada part pertama ini, jom saya perkenalkan kepada anda semua pengenalan kepada Gawai Dayak. Pada pengetahuan semua, Gawai bermaksud pesta. Perayaan Gawai Dayak ini disambut di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya kaum Iban, Bidayu, orang Ulu seperti Kenyan dan Kenyah. Perayaan Gawai Dayak ini juga turut diraihkan oleh komuniti Dayak di Kalimantan Barat. Perayaan ini biasanya bermula di penghujung bulan Mei iaitu 31 Mei hingga hujung bulan Jun. Ia akan diakhiri dengan upacara ngiling tikai atau ngiling bidai. Dalam bahasa Iban, Hari Gawai dipanggil sebagai Ari Gawai dan dalam bahasa Bidayu dipanggil sebagai Andu Gawai. Sambutan Hari Gawai Dayak ini menjadi tanda berakhirnya musim menuai padi. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Dayak, Hari Gawai disambut untuk memuja dan menghormati sempulang ganak yang merupakan dewa tanah atau dewa semangat padi. Gawai menjadi upacara yang memohon untuk memberkati hasil tanaman dan mengharapkan hasil padi akan lebih banyak pada tahun akan datang. Semua dah tengok video tadi kan? Jadi kesimpulannya, perayaan Gawai Dayak ini tidaklah lengkap jika tiada minuman tuak atau arak beras. Tuak ini merupakan minuman yang penting semasa Hari Gawai untuk dihidangkan semasa upacara kerohanian, miring serta akan dihidangkan juga kepada para tetamu yang datang ke rumah. Untuk pengetahuan semua, tuak ini akan dibuat seawal sebulan sebelum berlangsungnya Hari Gawai. Tuak diperbuat daripada bahan asas seperti beras pulut yang ditapai, yis, gula dan juga air. Pembuatan tuak ini tidaklah boleh dilakukan secara sebarangan kerana ia mempunyai banyak pantang larang yang akan mempengaruhi rasa dan keenakannya. Sebelum terlupa, dalam masyarakat Iban, tuak dikenali sebagai air pengayuh yang bermaksud air untuk panjang umur yang akan diminum dengan naungan Oha. Semasa saya menjelaskan tuak untuk upacara miring tadi, saya rasa ramai yang tidak tahu tentang apa itu upacara miring, bukan? Jadi, untuk upacara miring merupakan satu upacara yang akan dilakukan semasa permulaan Hari Gawai. Upacara miring merupakan upacara untuk mempersembahkan tanda terima kasih kepada Tuhan atau petara atas keberkatan hasil tani yang diperolehi pada tahun tersebut. Ia akan dipersembahkan kepada dewa-dewi kayangan iaitu petara akik. Petara ini mengikut kepercayaan orang kaum Dayak. Pada masa inilah, tuak akan dipersembahkan sebagai hidangan utama dan diikuti dengan makanan sampingan seperti kuih muih dan banyak lagi untuk upacara miring ini. Ayam kampung juga akan digunakan sebagai objek dalam pemujaan atau upacara miring ini. Bagi orang-orang tua yang mempunyai alatan tradisional yang dianggap mempunyai roh, semangat atau pengaruh alam sekitar, mereka juga akan melakukan upacara miring ini. Ia dilakukan supaya untuk mengucapkan terima kasih atas jagaan alatan tersebut kepada keluarga mereka dan meminta agar keluarga tersebut tidak ditimpa nasib malang pada tahun yang akan datang. Acara mengelilingi Ranyai pula akan dilakukan pada malam ambang Gawai iaitu pada malam 31 Mei.
Ranyai ialah simbolik pohon kayu yang biasanya dibina menggunakan batang pokok pisang atau batang pohon nyior bersama pelepahnya. Ranyai akan dibina di tengah-tengah ruai rumah panjang atau dalam bahasa Melayu di tengah-tengah sebuah rumah panjang. Ia akan digantung dengan pelbagai jenis makanan dan barangan seperti makanan ringan, bir, rokok, sabun dan sebagainya. Orang rumah panjang akan mengelilingi ranyai tersebut dan memilih barangan yang diingini dengan iringan muzik dan paluan gong. Individu terakhir akan menebang pokok ranyai dan acara ini dinamakan sebagai ngetas ranyai. Semasa hari perayaan Gawai, pelbagai hidangan dan makanan akan dihidangkan kepada tetamu yang datang, antaranya kuih muih, manuk panso, kuih sepit, kuih penganan, minuman manis, minuman beralkohol seperti arak, langkau, tuak dan sebagainya. Bukan itu sahaja, sepanjang hari atau bulan Gawai ini, banyak aktiviti yang akan diadakan, antaranya seperti pertandingan kumang dan keling Gawai, ngabang, ngalu ketemuai atau menyambut tetamu, menari tarian ngajat lesung, ngajat burung dan turut diadakan sukan neka rumah panjang yang digunakan atau bertujuan untuk mengeratkan perpaduan penduduk rumah panjang. Pada penghujung bulan Gawai akan diadakan satu lagi upacara, iaitu upacara ngiling tikai atau mengiling bidai. Ia mesti dilakukan sejurus selepas tamat sebulan perayaan Gawai berlangsung. Upacara ini lebih kurang seperti perayaan yang disambut oleh kaum Cina, iaitu Cap Gomeh. Menurut kepercayaan orang tua, tikar atau tikai harus digulung terus bagi mengelakkan didatangi dan makhluk daripada alam lain. Tetapi dari segi logiknya, ia adalah bagi memastikan kebersihan selepas tamatnya upacara Gawai berlangsung. Saya rasa ramai yang sudah mengetahui sedikit tentang perayaan Gawai yang disambut oleh pribumi di Sarawak. Part pertama telah habis, kita pergi kepada part yang kedua pula. Untuk part kedua ini, saya akan memperkenalkan kepada awak semua proses-proses dalam penyediaan makanan tradisional yang sentiasa dihidang semasa hari Gawai, iaitu ayam panso atau juga dikenali dalam bahasa Iban manuk panso. Jom ikut saya. Sebelum mula memasak ayam panso, jom ikut saya cari buluh, kayu api dan pucuk ubi terlebih dahulu. Let's go! Bahan-bahan masakan. Bahan pertama, saya gunakan daging ayam setengah kilo, halia, serai, bahan perasa, pucuk ubi, dan bahan khas iaitu batang tepus atau upak tepus, dan yang paling penting mestilah ada buluh. Langkah pertama, masukkan ke semua bahan yang telah disediakan tadi kecuali pucuk ubi. Kemudian gaulkan ke semua bahan tersebut sehingga rata.
Masukkan pucuk ubi, namun tinggalkan sedikit untuk dijadikan sebagai penutup pada buluh nanti dan gaulah sekali lagi. Masukkan kesemua bahan yang telah digaul ke dalam buluh dan jangan lupa untuk masukkan lebihan pucuk ubi tadi ke dalam buluh untuk dijadikan sebagai penutup buluh. Letakkan buluh tersebut di atas api. Pastikan api kita tidak terlalu kuat untuk memastikan buluh tersebut tidak hangus. Sentiasa balik-balikkan buluh tersebut agar ayam masak sepenuhnya. Setelah menunggu beberapa minit, siaplah ayam pansuh atau manuk pansuh kita dan bolehlah dihidang untuk dimakan bersama ahli keluarga.